TV KPM. Mana satu nak dimasukkan ya? Nak buat perkiraan dulu ke nak tulis dahulu ke? Banyak sangat invoice ni, banyak sangat dokumen. Ada beberapa bahagian dalam penyata kira-kira ni tapi tak tahu mana satu yang dia nak masukkan dulu. Adakah nak masukkan penyata invoice dulu ke? Dokumen dulu ke? Nak kira dulu ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, ya saya. Macam ada masalah je saya tengok ni. Saya ni memang ada masalah, cikgu. Saya ni meniaga kecil-kecilan. Cikgu tengok, banyak sangat dokumen depan saya ni, tetapi saya tak tahu nak masuk dalam bahagian mana dalam penyata kira-kira ni. Oh, maksudnya masalah memahami ataupun nak menyediakan penyata pendapatan lah ni. Betul, cikgu. Oh, jadi kalau awak tak buat, maksudnya awak bermasalah dalam menilai prestasi. Difahamkan begitu. Jadi cikgu boleh tak bantu saya untuk selesaikan masalah saya? Kebetulan, saya memang nak masuk bab penyata kewangan. Apa kata awak ikut saya dalam kelas ni? Menarik tu, cikgu. Sekarang, cikgu, sekarang. Jom kita. Okey. Baiklah, memperkatakan tentang mata pelajaran perniagaan, guru yang akan mengendalikan mata pelajaran ini nak saya perkenalkan iaitu Cikgu Syalizati Ramli. Assalamualaikum dan apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu sihat, Alhamdulillah. Tadi nampak saya ada masalah. InsyaAllah mungkin saya boleh dibantu dan murid-murid di rumah juga boleh dibantu. Baik, bukan saja Cikgu Syalizati bersama dengan kita, tetapi guru jurubahasa isyarat kita adalah Cikgu Fatimah Tul Zahra. Apa khabar, Cikgu? Betul, Cikgu, nama saya Tabah dengan simbol T. Alhamdulillah, syukur. Tabah, ya. Maksudnya kuat, maksudnya cekal, maksudnya sabar. Baik. Anda juga di rumah murid-murid diharap bersabar, cekal dan tenang. Fokus, ya. Fokus. Kalau kertas tak ada, cepat-cepat pergi ambil. Kalau pen habis ink, cepat-cepat ganti yang baru. Okey. Cikgu Syali, mungkin kita dah boleh mulakan kelas kita perniagaan. Silakan. Okey, baik. Hari ini saya akan masuk berkaitan tentang perniagaan. Ya. Okay, jadi untuk sesi yang kali ini kita akan masuk ke dalam bab penyata keuangan, yang mana masalah yang dihadapi oleh Cik Tabah tadilah. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira. Okay, jadi dalam bab ini murid perlu menguasai, kerana dalam soalan SPM kertas 1 dan kertas 2 soalan akan menguji pelajar. Jadi, untuk mengenal pasti dan menghitung dan kemudian menunjukkan jalan penyelesaian dan pengiraan. Bab ini juga akan diuji murid dalam melaksanakan tugasan projek kertas 3, yang mana murid sendiri perlu menghasilkan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Jadi, bab ni kalau kita tengok pada bab ni, penyata kewangan terdiri daripada penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Yang mana penyata pendapatan ada dua komponen besar, iaitu akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi lah. Akaun perdagangan ni macam Cik Tabah tadi, saya rasa meniaga alatan sukan, betul? Jadi dalam tu akan menyenaraikan hasil-hasil yang utama berkaitan dengan alatan sukan dan kos-kos berkaitan pembelian alatan sukan. Maksudnya cikgu tadi dokumen-dokumen, invoice itu di bawah penyata pendapatan? Ya, betul. Tapi ada juga belanja-belanja sampingan yang lain, betul tak? Betul. Berniaga perlukan bayaran-bayaran sampingan. Jadi dia akan masuk di dalam akaun untung rugi. Jadi untuk kunci kira-kira pula, jumlah aset dan kekayaan pemilik akan diketahui dalam penyata ini. Jadi dalam penyata kunci kira-kira nanti murid akan tahu item yang berkaitan tentang harta perniagaan dan juga harta yang dimiliki oleh pemilik. Jadi semua ini nanti saya akan jelaskan untuk memastikan murid-murid faham tentang butiran-butiran dalam penyata
yang berkenaan. Okey, cikgu. Nampak menarik kan? Jadi penting dan perlu kita memahami bagi murid-murid untuk mengetahui bagi nak menjawab soalan pada peperiksaan nanti. Tetapi mungkin murid-murid yang tidak secara langsung mengambil mata pelajaran ini juga boleh bersama dengan kita kerana ianya merupakan satu ilmu pengetahuan yang baik untuk kita, manalah tahu kita nak membantu keluarga untuk mengendalikan perniagaan. Baik, Didik TV KPM akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Tentunya murid-murid masuk ke kelas. Didik TV KPM. Baiklah, terima kasih kepada murid-murid yang terus kekal bersama dengan kita Didik TV KPM untuk mata pelajaran perniagaan. Cikgu Fatimah okey ke? Alhamdulillah, syukur. Cikgu Fatimah pun dah bersedia. Cikgu Syali sudah tentu bersedia untuk membawakan satu lagi isi kandungan yang cukup menarik, iaitu penyata pendapatan. Silakan cikgu. Baik, dalam penyata pendapatan, kenapa kita nak kena sediakan penyata pendapatan? Okey, yang ini yang Cik Tabah hadapi masalah tadi lah. Betul, Kerana cikgu. dengan adanya penyata pendapatan, murid boleh menghitung untung ataupun rugi perniagaan yang mereka buat. Dan yang kedua, dia boleh menilai prestasi. Jika keadaan perniagaan rugi, maksudnya mestilah peniaga tu ambil tindakan yang drastik. Betul. Untuk meningkatkan keuntungan. Kalau untung, mungkinlah nak lebih untung. Betul. Jadi di situ kita boleh menggunakan penyata pendapatan sebagai langkah untuk kita meningkatkan produktiviti dalam perniagaan. Okey, jadi dekat sini saya akan jelaskan tentang butiran yang ada dalam penyata pendapatan. Seperti yang saya terangkan tadi, dalam penyata pendapatan ada dua komponen yang besar. Okey, yang ini yang saya dipaparkan ini adalah komponen yang pertama lah, yang mana berkaitan dengan akaun perdagangan. Okey, yang ini contoh dalam penyediaan akaun perdagangan Farja Didik. Cik Tabah perniagaan nanti lah. Jualan alatan sukan, betul? Betul. Jadi di sini dapat kita tengok di bahagian atas yang saya tandakan kuning itu adalah berkaitan dengan perniagaan, hasil utama perniagaan kita. Jadi alatan sukan yang dijual semua akan dicatat di situ. Dan ada item tolak pulangan jualan yang mana ini adalah jualan yang kita buat tetapi dipulangkan kembali. Jadi kita tak bolehlah nak kata jualan kita 120 300 ribu, betul? Jadi perlu ditolakkan dengan jualan yang dipulangkan balik oleh pelanggan. Jadi dekat situ kita dah nampak dah. Kita ada jualan bersih. Yang mana perniagaan kita ni okeylah. Jadi kemudian dah ada jualan, selalunya kenalah ditolak dengan kos. Jadi bahagian yang bawah ini, yang kotak berwarna purple ini adalah kos yang terlibat dalam membeli barang-barang perniagaan. Contoh alatan sukan lah, kayu hoki, bola, apa semua. Inilah dia kos-kos yang terlibat. Okay, jadi saya pasti murid yang belajar perakaunan mereka akan tahulah detail sebab mereka belajar menghasilkan penyata pendapatan. Tetapi bagi murid yang tidak belajar, yang bukan belajar perniagaan, mereka tidak perlu bimbang kerana di dalam item-item butiran penyata, dia adalah item-item yang mudah. Contohnya belian, kos-kos yang terlibat dengan belian, contohnya angkutan, upah, yang semua boleh meningkatkan nilai kos dalam kos jualan kita. Jadi jualan yang kita ada ditolak dengan kos jualan, maka kita akan dapat di sini adalah untung kasar. Okey, yang bawah ni adalah untung kasar. Jadi ini adalah komponen yang pertama lah yang perlu murid-murid tahu. Okey. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah akaun untung rugi. Di sini adalah belanja-belanja, hasil-hasil sampingan yang bukan terlibat secara langsung dengan barang-barang jualan kita. Contohnya macam kalau dalam perniagaan Cik Tabah ada lebihan kenderaan, tiba-tiba rasa nak sewakan pula. Jadi dia bukan hasil dalam jualan alatan sukan, betul? Jadi dia perlu dimasukkan dalam hasil sampingan. Okey, dan begitu juga dengan belanja-belanja yang
dikaitkan dengan perniagaan kita. Okey. Jadi yang ini adalah berkaitan dengan hasil dan juga belanja-belanja sampingan. Contohnya macam promosi. Kita mempromosikan barang, bukanlah kita jual, tapi kita belanja untuk tujuan meningkatkan hasil jualan kita. Okey, jadi di akhirnya kita akan dapat yang dikatakan untung bersih. Untung bersih. Apa yang Tabah nak buat dengan untung bersih ni? Yalah, kalau kata setelah selesai segala pembayaran dan sebagainya, mungkin boleh ditolak untuk zakat dan sebagainya. Ya. Sebab untung bersih ni kalau milikan tunggal kita lah punya. Ya. Okey. Banyak tu cikgu. Banyak kan? Banyak. Tapi kalau merujuk kepada situasi Cik Tabah tadi, rasanya tak tahulah untung ke rugi sebab penyata tidak disediakan. Betul. Jadi keadaan itu menyebabkan penilaian prestasi tidak dapat dilakukan. Okey. Jika begitu cikgu, mungkin satu soalan, bagaimana kita nak selesaikan masalah tu jika kita tidak mempunyai penyata kira-kira yang lengkap apabila nak menghadapi tahun yang baru? Dari di situ masalah yang akan timbul adalah perekodan kita tidak sistematik. Jadi untuk menyelesaikan kenalah belajar. Ya. Kena belajar menyediakan penyata keuangan. Okey. Baik, saya nak ajak untuk uji minda lah sikit. Berkaitan dengan penyata pendapatan. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini soalan kertas 1. Okey, jadi saya nak maklumkanlah untuk murid yang tidak mengambil perakaunan, jangan bimbang kerana dalam kertas perniagaan selalunya soalan ditanya adalah selaras untuk semua pelajar. Jadi soalan tu boleh dijawab. Janganlah tinggalkan kerana kita tidak mengambil perakaunan, kita tinggalkan dia. Sayanglah. Jadi boleh juga jawab selagi murid boleh mengenal item. Okey, contohnya kat sini satu soalan saya bagi, maklumat berikut diambil daripada kedai Runcit Rudi. Dia ada nyatakan gaji 11,000, faedah atas simpanan 300, insurans 1,200, untung kasar 34,000, inventory akhir 3,000. Baik, sekarang dia minta kita cari berapakah untung bersih kedai tersebut. Jadi bagi pelajar yang telah mengetahui, dia akan tahu item mana yang perlu diambil untuk mengira untung bersih. Kerana untung kasar yang dia dah dapat, dia perlu tambahkan dengan faedah atas simpanan sebab dia hasil. Dia perlu tolakkan gaji kerana gaji adalah belanja. Ya, betul. Okey, dan ditolakkan juga dengan insurans. Insurans merupakan perbelanjaan dalam sesebuah perniagaan. Okey, faham. Kecuali lah kalau dia berniaga insurans. Ya. Okey. Jadi dekat sini inventory akhir tidak diambil. Kenapa? Sebab inventory akhir adalah item sebelum untung kasar. Jadi tidak perlulah dalam kiraan. Kalau pelajar tak kenal item, maka kesilapan akan berlaku. Jadi penting mengenal item butiran dalam penyata pendapatan. So kalau kat sini mengikut kiraan kita akan dapat jawapan dia 22,100. Jadi soalan dia mudah kan? Ya. Cuma murid perlu betul-betul mengetahui butiran. Ya. Cikgu cuma nak tanya, adakah inventory akhir ini yang kita lakukan sebelum kita memasukkan ke dalam penyata kira-kira tadi jumlah 3,000 itu adalah jumlah yang perlu kita bayar kepada pihak tertentu atau bagaimana? Biar saya jelaskan ya. Inventory akhir ni bermaksud inventory yang kita tak habis jual. Contohnya macam dalam kedai tu masih ada baki-baki barang niaga yang belum dijual, maka baki akhir tu kita tolakkan, tidak boleh dianggap sebagai kos tetapi dibawa ke hadapan untuk dijual. Okey. Itu namanya inventory. Dan ini boleh tak kita katakan seperti kita melakukan promosi-promosi tertentu menggunakan inventory akhir yang tidak habis dibawa ke depan. Boleh, tapi dia akan dikira sebagai ambilan untuk perniagaan lah. Okey. Okey. Boleh? Alright. Okey, cikgu. Yang seterusnya. Okey, saya uji lagi. Yang ini berkaitan tentang soalan dalam kertas 2. Selalunya dalam kertas 2 ni dia memerlukan murid berfikirlah. Ya. Sebab dia nak uji tahap yang lebih tinggi sedikit lah kan. Dia nak tengok macam mana pelajar tu memahami dan juga mentafsirkan apa yang dia faham. Okey, contoh dekat sini yang diberi ringkasan penyata keuangan berikut yang diambil daripada kedai kek Mawar. Okey, dekat sini dia dah bagi dah kita
sebahagian penyata pendapatan. Kalau kita lihat dekat situ ada jualan yang ditolak dengan kos jualan tetapi ditinggalkan satu tanda dekat situ T. Jadi dekat sini kita nampak ujian dalam soalan ini menguji murid tu sendiri sama ada diingat tidak apakah T tu. Jadi ditambah dengan hasil ditolak dengan belanja dan akan dapat untung bersih. T itu bukan tabah cikgu, bukan. Bukan, T bukan untuk tabah. T ni untuk kita tinggalkan supaya murid berfikir. Bukan jadi redakan sedikit tekanan. Ya, okey. Jadi sekarang ni kita minta jelaskan tentang T. Kalau tak ingat tak boleh jelaskan tu. 3. Kalau markahnya 3, hilanglah 3 markah, betul? Sayang kan? Okey, jadi dekat sini T, kalau murid tu tahu, dia akan jawab T adalah untung kasar. Jadi kenalah jelaskan T tu. Jadi T ni kalau ikut formulanya, pengiraan untung kasar sama dengan jualan tolak dengan kos jualan. Jadi kat sini kita boleh tengok betapa mudahnya untuk pelajar menghuraikan tentang sesuatu yang ditanya. Okay? Dengan menghuraikan balik apa yang mereka ingat tentang butiran. Dan untung kasar diperoleh setelah diambil kira belanja-belanja atau kos-kos yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Jadi dekat sini jelaslah dapat kita tengok sebenarnya soalan dalam penyata pendapatan ataupun dalam bab keuangan ini tidaklah sesukar mana. Cuma perlukan murid tu sendiri mengenal. Memahami dan mungkin melakukan kekerapan latihan mungkin. Ya, betul. Ya? Bila mengenal item, tidak akan ada kesilapan untuk mengenal butiran, tidak akan ada kesilapan menghitung dan tidak akan ada juga kesilapan untuk menjelaskan sesuatu butiran. Jadi secara tak langsung kita boleh nampak yang subjek perniagaan dan juga bab kewangan ini tidak membebankanlah, lebih menyeronokkan, betul? Betul juga, betul. Sebab betul, dia melibatkan pengiraan saja. Ya. Cuma perlu faham tentang item. Baik. Jadi kalau kita dah sampai pada fasa ini, rasanya saya dah dapat menyelesaikan sebahagian daripada dokumen-dokumen yang saya hadapi masalah untuk menentukan tempatnya, lokasinya, dan kan? Pada keadaan ini juga Cik Tabah dah tahu untung ke rugi. Betul. Sekarang ni nampak macam tak untung. Jadi perlu tu tindakan-tindakan untuk meningkatkan keuntungan. Okey, baik. Cikgu, kita berehat sebentar boleh? Boleh. Kita berehat sebentar kerana mungkin ada murid-murid di rumah juga nak menambah kertas, ya maklum sajalah nak buat perkiraan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Fokus itu bagus. Kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini tentunya di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita apa dia? Perniagaan. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, terus kekal, okey, terus memberikan fokus kepada mata pelajaran perniagaan. Okey, kita akan pergi pula kepada kunci kira-kira bagaimanakah kita nak mengetahui apakah perkara-perkara yang perlu kita masukkan di dalam kunci kira-kira. Okey, Cikgu Fatimah memang nampak steady. Cikgu boleh okey kan? Nizali, okey, jom kita teruskan dengan kunci kira-kira. Okey, baik. Kita teruskan dengan kunci kira-kira. Sama juga seperti penyata pendapatan, kunci kira-kira disediakan bagi tujuan menyenaraikan semua aset dan liability, menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan, mengetahui nilai harta dan hutang dalam perniagaan dan juga mengetahui jumlah modal akhir pemilik. Macam tadi kalau kita tengok dah ada untung. Tapi kita tak tahu dalam untung tu sebenarnya kalau dijumlahkan dalam equity pemilik tu berapa sebenarnya modal yang masih kita ada. Betul. Jadi boleh jadi satu motivasilah kalau modal makin bertambah mestilah lagi seronok nak berniaga, betul? Okey. Jadi sekarang ni saya akan terangkan komponen yang akan ada dalam kunci kira-kira. Okey, yang ini sebahagianlah. Jadi dalam kunci kira-kira dia akan mengandungi aset. Okey, aset ni yang kita tahu dia adalah harta perniagaan ataupun kekayaan dalam perniagaan. Kadang-kadang orang berniaga
Contohnya milik tunggal, dia akan anggap semua harta yang ada dalam perniagaan milik dia. Tapi dalam perekodan keuangan kita perlu asing lah. Baru kita nampak banyak mana perniagaan punya dan banyak mana yang kita punya. Okey, jadi lebih sistematik lah. Okey. Jadi dalam kunci kira-kira untuk aset, dia ada dua kategori, iaitu aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni yang kita boleh guna lama lah, yang lebih daripada setahun. Contohnya kenderaan. Tak adalah orang beli kenderaan hari ni dan kemudian jual kan. Kecuali lah kalau dia berniaga. Tapi kalau untuk perniagaan biasa, kenderaan, perabot, mesin, semua tu dibeli untuk tujuan jangka masa yang panjang. Dan kemudian dalam yang ini juga ada aset semasa. Aset yang cepat habis guna. Contohnya tunai lah. Kalau tabah dapat tunai, apa yang akan buat? Kita berbelanja lah, ya, cikgu. Dan dia cepat habis, betul? Betul. Jadi aset semasa ni aset yang cepat habis, yang akan digunakan dalam tempoh kurang setahun. Jadi kat sini kita boleh nampak lah yang perniagaan kita ada kekayaan. Sebab kalau tengok daripada nilai-nilai yang ada di sini, perniagaan kita mempunyai jumlah aset sebanyak 93,600. Ya. Jadi kat sini dapatlah kita tengok kedudukan kewangan kita, adakah kukuh ataupun tidak, dari segi aset ataupun harta perniagaan. Okey. Kemudian kita tengok dekat dalam kunci kira-kira juga terdapat bahagian equity pemilik dan juga liability. Dekat sinilah yang baru kita boleh tahu berapa banyak duit yang kita ada yang dimiliki oleh pemilik itu sendiri. Macam tadi dah dapat untung, betul? Tapi sebelum bayar zakat, bagi sumbangan, kita masukkan dulu dalam kunci kira-kira supaya kita dapat tengok berapa nilai modal yang akhir kita ada dalam perniagaan kita sendiri. Dan di dalam kunci kira-kira ini juga ada menyenaraikan berkaitan liability perniagaan ataupun tanggungan serta hutang yang akan dihadapi oleh perniagaan. Jadi dekat situ kita boleh tengoklah, adakah perniagaan menanggung beban hutang. Kalau hutang berlebih-lebih, mungkin ada tindakan. Kalau tiada hutang, mungkinlah ada tindakan untuk membuat hutang pula kan. Sebab perniagaan selalunya memerlukan pembiayaan luaran. Okay, jadi dekat sini dengan adanya kunci kira-kira, dapatlah murid-murid ataupun mengenal butiran yang berkaitan tentang kekayaan yang ada. Okay, jadi ini adalah keseluruhan kunci kira-kira. Tadi saya tunjuk bahagian-bahagian, betul? Jadi secara keseluruhan, inilah yang dinamakan kunci kira-kira. Dan bahagian equity ini menunjukkan kekayaan pemilik, aset dan juga liability adalah berkaitan dengan perniagaan. Jadi kat sini dapatlah secara satu dokumen ni kita akan tengok apa yang ada dalam perniagaan. Apa yang dimiliki oleh pemilik dan apakah yang tidak dimiliki oleh pemilik. Jadi kita taklah bercampur aduk. Apa yang perniagaan punya dan apa yang kita ada. Okey. Jadi dari sini, jika murid boleh mengenal semua butiran dengan baik, jadi butiran-butiran ini akan dapat digunakan dalam menjawab soalan yang berkaitan tentang analisis. Sebab kita kena buat penyata. Dari penyata kita boleh buat perancangan. Daripada perancangan kita boleh tingkatkan prestasi perniagaan. Cikgu, cuma satu soalan saya. Di bahagian liability, katalah kita membeli sebuah lori, ia dianggap sebagai liability. Betul. Tetapi jika kita menyewakan lori itu kepada pihak lain, apakah status lori itu? Adakah meniaga pengangkutan lori ataupun sampingan? Sampingan mungkin. Kalau sampingan maksudnya ke penyata pendapatan sebagai hasil tambahan. Okey. Ya. Alright. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita uji minda lagi lah. Allah. Bila dah kenal-kenal item ni, murid-murid nak test juga kan. Nak uji sama ada pelajar atau murid tahu tentang apa yang dia telah pelajari. Okey, dekat sini saya ada satu soalan. Butiran keuangan yang diambil daripada CCR Trading. Banyak perniagaan yang saya jumpa ni. Okey, ini antara salah satunya yang menyaraikan tentang mesin 8,000, ambilan 700, kenderaan 78,000, inventory akhir 3,000, pinjaman 12,000. Okey, dekat sini dia nak kita kenal berapa ataupun jumlahkan aset yang terdapat dalam perniagaan. Rasanya Tabah boleh tak tengokkan saya mana yang berkaitan dengan aset ya? Itu saya sedang buat pengiraan, cikgu. Kalau dilihat dari
butiran-butiran yang terdapat di sini, mesin boleh kita letakkan di bawah aset. Seperti kita perlu lakukan pengiraan. Ambilan saya rasa tidak perlu. Kenapa ya? Sebab ambilan ini tidak termasuk di dalam aset kerana kita menggunakan barang-barang di dalam untuk keperluan sendiri. Tepat. Kenderaan kita boleh letak di bawah aset syarikat. Jadi inventory akhir di sini kalau saya lihat juga boleh kita letak sebagai aset bagi perniagaan. Namun pinjaman tidak, kerana pinjaman bukan di dalam aset, dia jatuh di bawah liability. Okey, baik, dekat sini saya nampaklah yang Tabah dah kenal item dalam kunci kira-kira. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok di dalam kunci kira-kira, betul lah aset semuanya di bahagian atas. Betul cikgu. Liability tadi betul lah tadi. Akad ekuiti pemilik betul? Liability di sini. So tepatlah butiran yang Tabah pilih tu memang kena. Jadi jawapan dekat sini rasanya berapa kalau dah kira-kira? Jawapannya setelah saya melakukan perkiraan di sini adalah RM89,000. Jawapannya B cikgu. Jawapannya B ya? B. Okey, tadi ini pilihan dia. Jadi jawapan dia B, tepat sekali. Alhamdulillah. Kalau macam ni saya boleh bagi 5 bintang lah pada Tabah. Alhamdulillah, syukur. Saya kongsikan juga dengan murid-murid di rumah. Dori, saya selalu berkongsi, ya. Jadi pada peringkat ni, Cik Tabah punya penyata kewangan selesai lah. Alhamdulillah. Daripada dokumen yang banyak tadi, dah bolehlah kita asing-asing. hanya ada 2 lembaran saja, iaitu penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Biarlah cikgu, kadang-kadang bila kita melihat dokumen itu terlalu banyak seperti di atas meja tadi, kita nampak keliru. Tetapi bila kita mendapat penerangan daripada cikgu, nampaknya kita semakin jelas apakah perkara-perkara yang perlu kita asingkan dan masukkan, manakah penyata keuangan dan manakah kunci kira-kira. Senang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan syarat mengenal setiap butiran dalam penyata keuangan. Betul cikgu. Jadi baik, bolehkah kita berehat sekali lagi cikgu? Boleh juga. Nampak saya rasa perlu menyediakan kertas saya pun dah penuh cikgu. Mungkin rakan-rakan saya murid-murid di rumah juga mungkin nak tambah kertas, nak ambil nota. Maklum sajalah ini adalah subjek yang menarik sebenarnya, tentang perniagaan. Cikgu Fatimah okey ke? Baik. Tabah berehat sekejap. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM, mata pelajaran kita apa? Perniagaan. Didik TV KPM. Baik, terima kasih murid-murid. Kita dah kembali masuk ke dalam kelas untuk mata pelajaran perniagaan. Untuk kandungan yang seterusnya ni, kita akan membuat analisis bersama dengan Cikgu Syali. Jadi kalau sudah bersedia, elok terus saja bersama dengan Cikgu. Okay, terima kasih. Baik, saya nak tanyalah, daripada yang kita buat tadi kan, rasanya Tabah nak buat apa lepas tu? Apakah kegunaan penyata kewangan untuk, mungkin cikgu kita boleh buat tambahan kepada modal, berjumpa dengan pelabur-pelabur ataupun pihak-pihak tertentu, dan yang paling utamalah saya rasa mungkin boleh mengagih-agihkan juga kepada pihak-pihak yang memerlukan sebagai CSR kan? Okey, bagus. Maksudnya sekarang ni bukan sekadar menyediakan penyata kewangan, tapi Tabah menggunakan penyata tu bagi tujuan menganalisis ataupun membuat satu tindakan yang lain, betul? Jadi penyata kewangan bukan saja dibuat untuk merekod dokumen ataupun merekod urus niaga secara sistematik saja. Malah bila dah ada, kita boleh gunakan untuk tujuan pengoperasian. Adakah boleh kita katakan meramal untuk tempoh setahun ke 2 tahun lagi ke depan? Mungkin kita boleh buat jangkaan. Jangkaan. Okey, daripada apa data yang kita dah ada, mungkin kita boleh jangkakan jualan, peningkatan jualan. Betul. Mungkin kita boleh jangkakan pertambahan untuk promosi. Jadi kita boleh gunakan untuk tujuan kebaikan dalam perniagaan. Jadi dekat sini, kalaulah nampak saya menyediakan 2 penyata pendapatan, tetapi ada sedikit perbezaan. Tabah nampak tak mana bezanya tu? Kalau dilihat kepada untung kasa, kemudian tolak belanja,
Ya, mungkin insurans di situ tidak ada untuk menyelamatkan apa-apa. Insurans kan? Ya. Perbezaannya insurans. Apa maksudnya kat situ? Penyata yang kedua ini ada kesalahan dalam meletakkan butiran. Sepatutnya insurans di mana? Insurans perlu dibawa ke belanja. Jadi bila kita salah letak butiran dalam penyata keuangan, jadi kita akan salahlah dalam menganalisis tentang perniagaan kita. Jadi kat sini saya nak tunjukkanlah perbezaan dia. Kalau salah dari segi catatan, dari segi untung, yang salah ni nampak lebih, betul? Betul. Yang betul tu macam kurang, dan memang yang betul itulah kurang. Jadi kat sini kita seolah-olah menyatakan keuntungan kita lebih. Sedangkan tidak. Jadi di situlah pentingnya murid-murid yang belajar perlu mengenal kerana insurans itu aktivitinya adalah kita mengeluarkan. Insurans tu maksudnya kita keluar belanja untuk membeli insurans. Betul, tepat sekali. Okey, jadi dah okey dah tu. Dah pandai dah tu butiran-butiran tu ya. Sikit-sikit je boleh. Okey. Jadi dekat sini terdapat perbezaan dia disebabkan belanja insurans. Jadi kita tengok apa kesan dia dalam analisis sekiranya kita salah dalam mengisi item. Okey, jadi kat sini saya tunjukkanlah. Kita ada 3 analisis untung. Macam tadi Tabah cakap tu perancangan. Tapi sebelum perancangan, selalunya kita kena buat sikit analisis dari segi angka. Baru kita boleh menjangkakan sesuatu. Jadi dekat sini analisis nisbah ada 3. Analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan dan analisis nisbah kecekapan. Dan setiap analisis ada formulanya. Jadi contoh saya akan buat untuk analisis untung, nisbah untung dan nisbah kecairan. Okey, kita tengok dekat sini untuk nisbah untung ada 4. Peratus margin untung kasar, peratus margin untung bersih, peratus untung tokokan, peratus pulangan atas modal. Untuk nisbah kecairan, yang cair tadi duit kan? Kita perlu buat analisis juga. Analisis nisbah semasa. Dekat situ nanti kita boleh tengok apa kegunaan nisbah kecairan tu. Dan akhir sekali kita ada nisbah kecekapan. 1, pusing ganti stok, dan kedua adalah pusing ganti aset. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhannya, semuanya pengiraan yang boleh kita guna dalam peningkatan prestasi perniagaan. Jadi dekat sini ambil satu contoh lah, peratus margin untung bersih. Peratus. Jadi jawapan kita mesti dalam peratus lah. Okey, jadi formulanya untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Dekat sini rasanya boleh nampak tak di mana untung bersih kita dan jualan bersih kita? Boleh kan? Kita nampak kat sini. Kita ada untung bersih. Dan sini mana kita nak cari jualan bersih tu, Tabah? Nampak tak jualan bersih di bahagian mana? Ya, di bahagian yang berwarna kelabu di bahagian atas. Ya, tepat sekali sebab inilah adalah jualan ataupun kita punya hasil utama. Jadi bila dapat mengenal item kedudukan butiran dengan tepat, jadi dalam formula murid tidak akan salah. Jadi untung bersih bahagi dengan jualan bersih darab 100. Jadi kita akan dapat jawapan dekat sini adalah 17.44%. Jadi melalui angka kita tafsirlah. Maksudnya dekat sini apa? Setiap yang kita dapat hasil daripada jualan bersih kita ada sebanyak 17 sen. Jadi bolehkah kita katakan itu sebagai margin je? Ya, margin, betul. Jadi kita tahulah ada sedikit dalam jualan kita tu untung kita. Jadi tengok apa bezanya sekiranya kita salah letak butiran. Jadi kita guna formula yang sama juga. Tetapi kiraan dia jadi lain sikit. Betul. Sebab kita dah tersalah terlebih kita punya untung tadi. Jadi kesannya kita telah tersalah menjangkakan kita punya peratus keuntungan tu. Jadi kita rasa macam, seronoknya untung. Sedangkan ada perbezaan yang sedikit dekat situ. Sebab perniagaan walaupun nilainya beza sedikit, kadang-kadang memberi impak yang besar. Betul. Jadi jangan salah kiraan. Kita beranggapan beranggapan kita margin tu lebih. Mulalah kita menambah kos-kos yang lain. Ya, betul. Jadi akan mengganggu sedikit dalam perancangan akan datang. Okey. Lagi satu kita tengok nisbah semasa. Dekat sini dalam nisbah semasa macam saya cakap tadi, nisbah untuk kita tengok kecairan. Kita punya duit ni banyak ke tak? Okey. Jadi dekat sini formula yang kita akan guna aset semasa bahagi dengan liability semasa. Rasanya tak ada masalah kan? Dah tahu dah aset tu harta.
Dan liability itu adalah tanggungan. Jadi dekat sini melalui penyata kita boleh tengoklah dari segi aset semasa. Tak boleh silap lah sebab dah tahu kedudukan dia kan. Dah tahu dah di mana nak ambil nilai tu. Okey, kemudian kita ada jumlah aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Jadi kesimpulannya dekat sini untuk formula kiraan tak ada masalah yang besar untuk murid. Sebab benda yang mudah dan diambil daripada penyata. Tidak perlu pengiraan yang terlalu berat. Okey, jadi bila masukkan ke dalam formula, aset semasa kita tahu tadi ada 32,400 dibahagikan dengan liability kita 3,800. Jadi dekat sini kita dapat jawapan 8.52 nisbah. Kenapa nisbah 1? Sebab nisbah jawapannya mesti dalam nisbah lah. Okey. 8.52 nisbah 1. Rasanya kat sini apa yang kita boleh gunakan untuk ditafsirkan dalam kita punya prestasi perniagaan? Kalau diikutkan ni agak baik jugalah. Ya, betul. Agak baiklah. Sebab di sini menunjukkan perniagaan kita ada RM1 liability, tetapi kemampuan membayar balik hutang adalah RM8.52. Jadi kat sini kita sendiri boleh tengok prestasi kita. Apatah lagi kalaulah tabah bawa penyata ni ke bank, rasanya bank akan tolak ke untuk beri pinjaman? Boleh diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Sebab kelebihan kita pada kebolehan membayar balik hutang. Jadi kat sini kita tengok. Cikgu, adakah nisbah 1 itu boleh berubah jika kedudukan di bawah liability dan keuntungan kita itu bertambah? Okey, di sini saya jelaskan ya. Untuk nisbah di belakang ini dia mewakili hutang. Jadi dia akan tetap dengan RM1 hutang. Cuma yang di belakang ini sahaja, yang di hadapan ini sahaja yang menunjukkan tentang kekuatan aset yang kita ada. So yang akan berubah di hadapan sajalah. Jadi semakin baik kedudukan aset, semakin banyaklah kebolehan kita membayar hutang. Jadi dekat sini kita hanya perlu tunjukkan kepada contohnya pelabur, bank, maksudnya kebolehan perniagaan sangat baiklah. Kalau nak bagi hutang tu tak perlu ada kerisauan. Boleh diluluskan dengan segeralah kan kalau kita buat permohonan. Jadi dekat sini kita nampaklah bahawa kepentingan menyediakan penyata dengan baik. Daripada puning-puning kepala tadi kan dah nampak dah. Betul. Semua kita punya butiran-butiran telah disusun dalam keadaan yang sistematik. Sebab penyata kewangan dibuat untuk tujuan sistematik. Tak adalah kalang kabut tadi kan. Tadi dah garuk-garuk kepala, dah pening-pening. Sekarang ni dah okey kan? Dah okey. Kita pun dah tahu bagaimana nak menyediakan satu dokumen yang lengkap tentang kewangan dan kunci kira-kira. Dan jangan lupa, setelah selesai boleh guna untuk tujuan peningkatan prestasi. Betul. Jadi bukan sia-sia lah buat tu kan. Betul ada sebab dia. Betul. Okay. Menarik apa yang kita pelajari pada hari ini. Betul tak murid-murid di rumah kan? Okey cikgu, apakah rumusan yang boleh kita buat berdasarkan kepada mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Okey, baik. Rumusan pertama saya berkaitan dengan tabahlah. Okey, hari ini saya bagi banyak reward kan. Saya bagi 5 bintang. Alhamdulillah. Sebab kelebihan mengenal item. Itu pentafsiran untuk saya lah kan. Okey, baik. Untuk topik kewangan ni, apa yang kita harap dan kita nak murid dapat setelah sesi pembelajaran ni, harapnya bolehlah mengenal butiran penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Dan memang sangat penting untuk mereka kenal butiran tersebut. Dan kedua, menyatakan kepentingan dan kegunaan penyata pendapatan dan kunci kira-kira bagi pengoperasian perniagaan dengan menggunakan nisbah semasa. Nisbah keberuntungan dan nisbah kecekapan yang mana dikenali sebagai nisbah asas. Cuma dekat sini saya maklumkan yang murid-murid perlu menghafal formula je lah. Tak hafal formula memang tak boleh buat lah kan. Betul. Walaupun kenal macam mana pun butiran, formula tak hafal tak boleh mengira. Menghafal dan juga memahami je. Ya, betul. Jadi harapannya begitulah. Dapat menguasai bab ni dengan sebaiknya. Baik, insyaAllah. Cikgu, di mana kita boleh melakukan rujukan untuk mata pelajaran? Okey, untuk rujukan murid-murid boleh ke Pelantar Delima KPM. Okey. Di sana ada disediakan bahan-bahan. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak atas pentafsiran, rumusan dan juga bahan rujukan yang boleh anda dapat. Baik, kepada murid-murid di rumah,
terus memberikan perhatian kepada didik TV KPM, bukan saja mata pelajaran perniagaan, tetapi banyak lagi mata pelajaran lain demi membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih jelas. Dan ini juga merupakan satu nilai tambah dalam mengukuhkan pemahaman kita dalam sewaktu kita berada di dalam kelas. Okey, baik, sampai di sini sahaja untuk mata pelajaran perniagaan ini. Terima kasih kepada guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Fatimah Tul Zahra. Terima kasih ya. Kita pun dapat assignment ini, dan terima kasih juga kepada Cikgu Syahrizati Ramli. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Murid-murid terus menjadi insan yang cemerlang ya, terus menjadi insan yang berbakti kepada ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Jumpa lagi. Jangan lupa terus masuk ke kelas.